Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Semua boleh bernafas kan? Boleh bernafas? Suara dia tak keluar kan? Okey ya. So kita berada di nombor baru. Jadi kita terpaksalah aku kepada SOP yang telah digariskan. Jadi kita pun tidak ketinggalan. Ini pun rasanya ramai lah. Mungkin hari ini sajalah kita berkumpul macam ni. Karena selepas ni kita tengok secara online sajalah. Okey, so pada petang ni sebelum saya mulakan taklimat, mana taklimat yang saya akan berikan bersama dengan rakan-rakan saya ni, iaitu taklimat akademik ya. Jadi taklimat ni pentinglah. Mana sebelum you mula pembelajaran, jadi dengarlah betul-betul. Jadi saya perkenalkan dululah. Mana saya Azman bin Yusuf, mana ketua Jabatan Matematik oleh ya. Jadi taklimat akademik ini amat penting lah, kerana tujuan anda semua datang ke Kolej Matrikulasi ini maksudnya untuk belajar, dan proses pembelajaran kita akan terangkan pada petang. Okey, saya akan bagi general, mana general berkenaan dengan pelaksanaan PDP di Kolej Matrikulasi Kedah ni, dan akan ditambah oleh kawan-kawan saya lah, rakan-rakan saya dari Jabatan Sains dan Jabatan Sastra Iktisad. Okey, so yang pertama sekali, selamat datang. Mana tahniah kepada anda semua kerana berjaya dalam peperiksaan SPM dan terpilih mengikuti program matrikulasi, dan yang paling penting terpilih belajar di Kolej Matrikulasi Kedah. Okey, saya mulakan slide ni ya dah, tak nampak lampu. Okey, so saya share sikit tentang pengurusan akademik di Kolej Matrikulasi Kedah. Okey, mana di Kolej Matrikulasi Kedah ni ataupun di kebanyakan kolej lah, kecuali kolej kejuruteraan dia lain sikit lah. Mana kita diketuai oleh pengarah, mana tuan pengarah dan timbalan pengarah. Mana di bawah pengarah ada timbalan pengarah, dan di bawah timbalan pengarah kita ada 4 jabatan. Mungkin tadi jabatan pengurusan pelajar you all dah jumpa pagi tadi. Jabatan pengurusan pelajar Encik Wan Abdul Aziz. Mana kita ada jabatan sains, jabatan matematik, jabatan sastra iktisas dan jabatan pengurusan pelajar. Mana di bawah jabatan sains kita ada 3 unit akademik, iaitu kimia, fizik dan baik. Okey, dan di bawah jabatan matematik, unit matematik dan unit sains komputer, mana 2 unit saja di bawah jabatan matematik. Di bawah jabatan sastra iktisas ada 6. Akaun, ekonomi, perniagaan, bahasa Inggeris, pendidikan moral, pengajian am, pokok di bawah jabatan pengurusan pelajar. Jadi kita ada 12 unit, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, itu dia kita punya struktur pengurusan akademik di Kolej Matrikulasi. Dan yang keduanya tentang sistem pengajian. Sistem pengajian di Kolej Matrikulasi, sama ada di Kolej Matrikulasi Kedah ataupun di mana-mana Kolej Matrikulasi, kita ada 2 program. Kita ada 2 sistem, 2 sistem. Tapi ada jugalah kolej yang 1 sistem saja. Tapi kita highlight kepada KMK, Kolej Matrikulasi Kedah. Jadi sistem pengajian kita ada 2. Mana sistem pengajian di Kolej Matrikulasi ini ataupun program matrikulasi kita guna sistem semester. Yang mana sistem ni diamalkan di universiti-universiti lah. Jadi kita ni program matrikulasi adalah program persediaan. Program persediaan. Jadi kita cuba amalkan apa yang diamalkan di peringkat universiti. Jadi you boleh rasa siap-siap siapa yang belum lagi rasa sistem semester. Mana 2 program itu, yang pertama ialah SDS, sistem 2 semester. Yang mana program ini ataupun sistem ini ataupun pelajar sistem ini akan melalui 2 semester
melalui dalam tempoh 1 tahun. Okey. Dan yang kedua ialah 4 semester. Sistem 4 semester. Sistem 4 semester, kalau 2 semester 1 tahun, so 4 semester maksudnya 2 tahun. Jadi kita ada 2 sistem di situ. Kedua-dua sistem ni bermula sesi 2018-2019, mana bahagian matrikulasi telah melaksanakan OBE, Outcome Based Education. So kita ada beberapa lagi nanti diterangkan oleh kawan saya nanti. Mana Cik Sophie mungkin akan sebut tentang ini. Saya just sebagai ringkas saja. Dan mungkin you akan kenal lagi bila masuk dalam kelas nanti. Mana pensyarah-pensyarah akan sebut benda ni. Okey, seterusnya jurusan. Di Kolej Matrikulasi Kedah kita hanya ada 2 jurusan saja, iaitu jurusan sains dan jurusan perakaunan. Kedua-dua ni ada dalam dewan ni. Dan untuk pengetahuan, selain daripada 2 ni, kita juga ada perakaunan profesional, JP Pro, yang mana setakat ni hanya di Kolej Matrikulasi Selangor sahaja. Mungkin ada kawan-kawan anda yang pergi lapor di sana, mana perakaunan profesional. Dan yang keempat adalah jurusan kejuruteraan. Kejuruteraan biasanya lepasan sekolah menengah teknik, mana dia akan masuk ke sini lah. Yang mana kita ada 3 kolej yang ada jurusan kejuruteraan ni. Yang pertama, Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Saya dengar semalam ada kawan kita yang ditawarkan di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah, tapi dia datang ke sini nak melapor diri di sini. Tak boleh, mana tak sama, walaupun dua-duanya Kedah. Jadi nanti bagi tahulah adik-adik yang akan datang atau masuk matrik nanti, mana di Kedah ni ada 2 kolej, satu KMK, satu KMKK. Kolej Matrikulasi Kedah dan Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Selain daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah ataupun selain daripada Kedah, kita ada 2 lagi di Pahang dan di Johor. Jadi ada 3 kolej kejuruteraan. Okey, kemudian package. Mana semua pelajar akan mengambil package. Kita ada 2 package khusus dan satu lagi wajib. Maksudnya untuk jurusan sains, mana khusus perkhususan yang wajib diambil 4 daripada 5 ni. 4 daripada 5 ni. Mana yang pertama kita ada matematik, kimia, fizik, bio dan sains komputer. Jadi daripada 5 khusus ini, jadi setiap pelajar akan mengambil 4 sahaja. Itu akan diberi oleh kolej. Mana kita yang akan tentukan mana you akan ambil package yang mana, yang kita namakan modul. Ini untuk sains saja, untuk jurusan sains. Untuk perakaunan ada 4 subjek. So tak ada pilihan lah. Kalau 5 tadi kita pilih 4. So kalau 4 semua ambil 4. Jadi perakaunan dia akan ambil matematik. Perakaunan dengan matematik sains berbeza sikit lah. Tak banyak. Kalau saya satu mungkin banyak yang sama. Mana kalau siapa yang duduk rumit dia account, dia sains, boleh study, tak ada masalah. Tapi masuk SEM 2 mungkin berbeza banyak lah. Selain pada itu ada perakaunan, ekonomi dan pengurusan perniagaan. Jadi 4 khusus itu perlu diambil oleh pelajar jurusan perakaunan. Yang seterusnya kita ada khusus wajib. Mana khusus wajib terdiri daripada bahasa Inggeris, pendidikan Islam atau moral. Mungkin semua faham lah. Kalau Islam, pelajar Muslim akan ambil pendidikan Islam. Yang bukan Muslim akan ambil pendidikan moral. Dan kita ada pengajian matrikulasi dan kita ada co-curriculum. Antara khusus wajib yang ini hanya bahasa Inggeris saja yang perlu, yang wajib diambil 2 semester. Mana 2 semester semua pelajar akan ambil bahasa Inggeris. Selain daripada 4 khususan, dia akan ambil bahasa Inggeris. Dan untuk pendidikan Islam dan moral, pengajian matrikulasi dan co-curriculum ni akan ambil 1 semester saja. Mana you kalau dua belajar 2 semester, sistem 2 semester,
Mana sama ada ambil pada semester pertama ataupun semester kedua. Itu tak perlu fikir, tak perlu apa. Kita akan bagi tahu mana semester 1 siapa yang akan ambil pendidikan Islam moral, siapa yang ambil kurikulum. You tak perlu risau sangat nak pilih apa. Jadi you akan belajar bila diberi modul nanti kelas. Bila you tahu kelas nanti, itulah you akan ikut package yang mana. Okay? Okay, seterusnya khusus tadi. Okay? Mana kod khusus. Yang ni penting ni. Okay, sekali lagi saya akan tunjuk macam mana nak tahu jadual waktu. Bila dah tahu kelas, dia akan tahu jadual waktu. Dalam jadual waktu dia akan tertera lah kod khusus saja. Okay, dia tak tertera matematik apa ni. Dia akan tertera SM015, SK, SP dan sebagainya. Okay? Dia nampak tak? Kau kena baca ni. Untuk semester 1 semuanya matematik 1, kimia 1, fizik 1 lah kalau sains ni. Kalau jurusan sains untuk 2 semester. Mana sains 2 semester, dia akan ambil matematik 1, kimia 1, fizik 1, biologi 1, sains komputer 1. Okay, itu nama, bukan satu line satu apa. Jadi kod dia SM015 untuk matematik, SK015 untuk kimia, SP015 untuk fizik, SP015 untuk biologi, sains komputer SC. Okay, sains S untuk sains, M matematik, K kimia, P fizik. Fizik kita guna P, kita tak pakai F. Okay. P bio, C komputer. Okay, nanti saya rasa Cik Sophie akan terang benda ni, apa masuk tersirat di bawah kod tu. Okay, itu semester 1. Semester 2 pun sama, cuma bezanya 2 saja. Dan kod dia pun beza 2, SM025. SM1 matematik 1, SM015, matematik 2, SM025. Okay, jadi tak susah, tak banyak subjek yang berbanding dengan SPM yang ambil 10, 12. Jadi untuk matrik ni hanya 4 khusus, 3, 4 wajib. So tak ada masalah. Okey, seterusnya untuk jurusan perakaunan, itulah kod-kod dia. Nak terang kan? Okey, mana beza dia? Kalau sains tadi S di depan, kalau matematik SM, kalau untuk matematik perakaunan AM. Perakaunan, subjek perakaunan ataupun khusus perakaunan AA, semuanya 015. Semester 2 AM 025, AA 025, AI 025 dan seterusnya. Okay? Itu kod bagi jurusan perakaunan. Untuk jurusan sains 4 semester. Okay? Yang program SES ni dia sedikit berbeza. Okay? Untuk semester 1 matematik 1 dia kita guna DM T. So boleh perasan kot D untuk 2. Okey. 2 sebenarnya 2 tahun kan. Jadi DM, DK, DP, DS, DC, DM dan seterusnya. Itu bagi jurusan sains 4 semester. Bagi wajib, khusus wajib bahasa Inggeris. Okay. Tadi saya kata ada 2 semester diambil. Jadi dia ada 2 lah. Bahasa Inggeris 1, kod yang dipakai ialah WE 013. Semester 2 WE 023. Okay. Mana untuk 4 semester, sistem 4 semester DE 013, DE 023. Itu untuk bahasa Inggeris. Untuk pendidikan Islam sekali saja ambil. Okay, salah satu semester. Yang 2 sistem 2 semester ambil sama ada semester 1 ataupun semester 2. Yang 4 semester pun ambil 1 semester juga. Maksudnya daripada 4 semester you punya belajar di sini tu hanya 1 semester saja. Sekali ambil saja untuk pendidikan Islam moral, pengajian am dan kurikulum. Jadi kod dia sama je lah. Kita pakai WI, WM, WP, WK. Okay? Nanti boleh rujuk buku panduan. Okey, seterusnya. Untuk jurusan sains. Jurusan sains sama ada sistem 2 semester ataupun 4 semester. So kita akan dibagi kepada 3 modul. Okey.
3 modul. Untuk perikanan tak ada modul apa lah. Begitu juga apa? SES dengan SES sekali ya. Mana jurusan sains 4 semester dan 2 semester punya sistem. So kita ada 3 modul. Modul yang pertama bezanya ialah khusus pengkhususan tadi. Daripada 5 tadi. Daripada 5 khusus pengkhususan, mana ambil 4 saja. Untuk modul 1 pelajar akan ambil matematik, kimia, fizik dan biologi. Bermakna yang tak ambilnya apa? Daripada 5 khusus pengkhususan tadi, mana sains komputer. Mana subjek ataupun ada khusus sains semua ambil modul 1. Modul 2 dia tak ambil biologi. Ampun, maaf dipinta. Sempat lagi tau. Saya tersilap. Mana khusus pengkhususan yang ambil untuk modul 2 ialah matematik, kimia, fizik dan sains komputer. Yang tak ambilnya ialah biologi. Untuk modul 3 terbalik kah? Oh terbalik, sorry. Saya terbalik. Mana yang tak ambilnya yang tak ambil fizik Mana untuk modul 3 ni dia ambil matematik, kimia, bio dan sains komputer. Okey, seterusnya pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kita di Kolej Matrikulasi Kedah. Kita ada 3 MOOC di situ. Yang pertama kuliah, yang kedua tutorial, yang ketiga amali. Kita ada kuliah yang dalam kumpulan yang besar. Kita ada tutorial, kumpulan kita kecil. Semasa PKP ni kita hanya buat 15 orang saja maksimum 15. Berdasarkan yang datang ke sini, insya-Allah kurang daripada tu. Mungkin 11 ataupun 12 orang saja satu kumpulan tutorial. Amali pun sama. Maksimum 15. Yang mana buat masa sekarang ni dalam PKPPP ataupun nombor baru kita, mana ketiga-tiga MOOC ni kita akan laksanakan secara sama ada bersemuka. Maksudnya kita masuk kelas, pensyarah masuk kelas, pelajar masuk kelas, ataupun dalam talian. Mana dalam talian sama ada mungkin pensyarah, bukan kepada pensyarah lah nanti. Kemungkinan pensyarah nak buat live. Pensyarah duduk di tempat dia ke, duduk di rumah dia ke. Mana you all buka apa kita panggil Google Meet ke apa. Selain pada Google Meet, Zoom ke. Yang tu kena live lah. Ataupun mungkin juga pensyarah sediakan bahan. Sediakan bahan, mana you all belajar sendiri. Sama ada panggil 2-3 orang rakan-rakan, duduk dalam penjarakan sosial. So tengok sama-sama. Supaya boleh bincang. Terpulang nanti. Itu bergantung kepada pensyarah kuliah masing-masing ataupun pensyarah tutorial dan amali masing-masing. Seterusnya penilaian. Penilaian di program matrikulasi berdasarkan kepada penilaian berterusan, PB, kita panggil PB. Ujian penilaian sumatif, UPS. Ini baru ni Ini dalam nombor baru saja ni, UPS ni. Dulu pun ada UPS, tapi ujian pertengahan semester kita dah tak ada kan dah. Bila nombor baru ni kita ada balik UPS, tapi namanya lain. Bukan yang dulu punya, bukan UPS dulu. Ujian penilaian sumatif. Dan kita ada peperiksaan semester program matrikulasi yang kita panggil PSPM. Semester 1 kita panggil PSPM 1, semester 2 kita panggil PSPM 2. Jadi 3 bentuk ni lah penilaian akan dilakukan. Pecahan dia ada di sini. Macam mana format dia, PB dia mungkin berbeza. Khusus-khusus matematik lain, fizik lain nanti akan diterangkan oleh pensyarah UR masing-masing. Kalau dia orang tak terang, tanya. Saya tak mau terang kat sini. Itu nak bagi tugas kepada pensyarah. Kalau dia tak bagi tahu, mungkin dia ingat saya dah bagi tahu. So you all lah kena tanya. Kalau tak tahu, kalau dah tahu, okey, tak ada masalah. Dan prestasi
Dan kedudukan akademik pelajar berdasarkan PNGS, purata nilai grade semester, dan juga PNGK. PNGK ni bila semester 2 lah, mana purata nilai grade kumulatif di akhir setiap semester. Mana PNGK itu untuk semester 2 saja, PNGS semester 1, PNGS saja kita ada. Bila masuk semester 2, dia akan ada kumulatif semester 1 dan semester 2. Mana yang nak menentukan kemasukan ke IPT, universiti mana, ke luar negara ke dalam negara, benar dia lah, PNGK tu. Ramai yang duk sebut 4 flat 4.0. Semua target 4.0 kan, InsyaAllah boleh dapat, yang risau. Tanya diri sendiri lah, jangan tanya kami. Ini pecahan dia. Mana pecahan penilaian tadi di antara penilaian berterusan UPS dan PSBM. Untuk PB kita ada 40%. Ini untuk sekarang ni, nombor baru. Sebelum ni 20% saja. Untunglah you all. Mana PB penilaian berterusan 40, ini yang baru ni 20%. Mana UPS 20%. Bermaksudnya PSBM ataupun peperiksaan akhir juga boleh dipanggil, hanya 40% sahaja. Untuk nombor baru ini baru. Mana kalau sebelum ni PSBM tu 60, 70. Ada 60, ada 70. Sekarang ni 40 saja. Apa beza ni tiga-tiga ni? Kenapa risau sangat tentang PSBM 40 ke 70, 60? Sebab ni peperiksaan akhir semester. Maksudnya kalau konten yang ditanya pun banyaklah satu semester tu. Satu semester you belajar, so satu semester akan ditanya tu dalam peperiksaan akhir ni. Macam SPM lah, you belajar 2 tahun, tingkatan 4, tingkatan 5 ditanya dalam SPM. Macam mana? Berat tak berat? 2 tahun belajar dalam satu peperiksaan. So berat sikit. Ini pun sama, tapi berat pun 40% saja. So yang ini bergantung pada pensyarah masing-masing. PB ini tugasan, bermacam-macam bentuk, ada tugasan bergantung kepada khusus matematik, fizik, kimia ataupun akaun, ekonomi dan sebagainya. Ujian pilihan sumatif ni kita akan buat ujian. Yang ni kita mungkin dalam bentuk online lah. So yang ni saya rasa boleh dapat banyak ni, 20% ni. Cubalah dapat maksimum yang mungkin. Sebab ini baru khas untuk PKPP ni ataupun nombor baru ni. Bagi itu tadi teras. Itu khusus teras. Untuk khusus wajib tidak ada PSBM, tidak ada juga UPS. UPS ada kan? Tak ada kan? Tak ada. 100%, 100% penilaian berterusan. Jadi yang ni lah kalau nak skor semua A tu. Mana kalau nak skor semua A, subjek wajib ni. Cuma subjek wajib ni dia tak dikira dalam pengiraan PNGS ataupun PNGK itu saja. Tapi boleh bantu semasa temuruka ke apa. Seterusnya grade. Grade mata pelajaran, mata nilaian. Kita ada A saja, SPM A+. So matrikulasi A paling tinggi lah. Semua target A, jangan target A+, tak logik. Memang tak mampu, tak capai, tak akan tercapai A+. Sebab kita maksimumnya A saja. So nilai purata lebih kurang samalah dengan SPM A 4.0, A- 367 dan seterusnya. Cuma saya nak highlightkan kat sini, mana untuk lulus 2.0 ke atas bermaksud grade C ke atas saja. Kalau dapat C- ataupun D+, D bukan F, itu pun gagal juga namanya. Jadi gagal bukan sahaja F, mana gagal bermula daripada C-. C- ke bawah itu sebenarnya sudah taraf gagal. Jadi lupakan benda ni. Kita tak mau tengok pelajar berada di bawah sini. Kita nak tengok semuanya C ke atas saja. Tapi kita tak boleh buat apa lah. Kita pulang kepada you all sendiri. You all sendiri yang menentukan
you dapat C ke atas ataupun ke bawah tu. Kami hanya berhajat, berniat supaya pelajar kami semuanya grade C ke atas, dan kami minta doa banyak-banyak, ramai yang dapat A. Itu tugas kami. Penentunya ataupun penentu Allah lah kan, tapi usahanya you all. Kita pun boleh bantu mengusahakan dia. Itu grade bagi subjek teras. Untuk kursus wajib, saya pun dah tersasul lah. Dulu kita panggil subjek, sekarang kita panggil kursus. Benda yang sama no? Untuk kursus wajib, dia tak ada lah A plus, A minus tu. Hanya grade A, B, C, F saja. Ini betul. Kalau dapat F, kursus wajib ni memang gagal lah. C tu macam biasa. Okey lagi, lulus. Tapi 4 saja. Tadi ada 11. Okey, seterusnya peringatan lah. Peringatan syarat menduduki peperiksaan. Mana 90% kehadiran kuliah, tutoran dan amali, termasuk menyempurnakan semua tugas dan kerja yang ditetapkan oleh pensyarah. Maksudnya 90% kehadiran tu perlu cukup. Kalau kurang, mana dihalang mengambil daripada peperiksaan. Oleh itu, kehadiran kelas wajib hadir untuk semua kuliah, tutorial, amali dan pembelajaran lain yang ditetapkan. Kehadiran kurang daripada 90 tanpa sebab munasabah atau dengan kebenaran daripada pengarah tidak dibenarkan menduduki peperiksaan. Ingat dong. Dan kita juga ada dalam Akta 174. Mana saya rasa semua dah baca. Kalau tak baca, kenalah tengok, cari. Kalau tak ada, saya rasa semua ada. Cuma baca tak baca aja. Kalau baca pun belum tentu faham lagi kan. Kecuali lah kalau you terkena kes-kes tertentu. Jadi kat sini saya nak alaikan Akta 174 di bawah peruntukan kaedah 48. Pelajar yang tidak memenuhi peratus kehadiran yang ditetapkan boleh dihalang daripada menduduki peperiksaan. Berapa peratus kehadiran? 90%. Maksudnya macam mana you nak kira, saya tak mau cerita. Saya cerita ada yang buat strategi masing-masing. You kena faham sendiri. Mana ingat, mana tak boleh kurang daripada 90%. Pelajar yang dihalang daripada menduduki peperiksaan bagi semua kursus yang telah didaftar tanpa alasan yang boleh diterima oleh bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, mana PM, KPM. Bagi sesuatu itu akan ditamatkan pengajian. So sia-sialah. You datang ni, bapak nak hantar pun tak berapa nak itu, nak balik pun teringat-ingat lagi. Tiba-tiba you datang sini, sampai awal exam tak boleh ambil exam. Mana kalau tak boleh ambil exam, masa sia-sia. Jadi akan ditamatkan pengajian dan tidak akan diterima masuk semula. Tak payah merayulah sampai ke air mata darah sekalipun. Mana bahagian matrikulasi ataupun kolej matrikulasi tidak akan terima. Begitu juga dengan penipuan dalam peperiksaan, seperti dalam peperiksaan SPM dan sebagainya. Di bawah peruntukan kaedah 3/J Akta 174, pelajar yang didapati bersalah melakukan penipuan. Macam mana penipuan ini, insya-Allah akan dibaca setiap kali you nak duduk peperiksaan, ataupun akan ditampa di merata-rata tempat apa yang dikatakan penipuan itu. Melakukan penipuan dalam mana-mana peperiksaan akan dikenakan tindakan tata tertib dan akan diberi grade F bagi kertas peperiksaan berkenaan. Mana kalau F tak ada gunalah. Rayuan berhubung perkara ini tidak akan dipertimbangkan. Minta maaf lah. So elakkan semua ini. Untuk keputusan peperiksaan. Untuk keputusan peperiksaan, andai kata selepas keputusan diumumkan, mungkin anda tidak percaya, tidak percaya dengan usaha yang telah dibuat, tetapi result begitu jadi, boleh semak semula dengan sedikit bayaran.
nanti you tanyalah pegawai peperiksaan nanti berapa bayaran dia. Okey, cuma saya nak maklum kat sini boleh semak semula kertas PSPM saja. Okey, untuk PP pada tadi UPS tadi tak boleh lah. Okey, itu tak boleh dinego lagi. Jadi yang tu kalau pensyarah suruh buat tugasan tu, buatlah sehabis baik yang mungkin. Okey, buat yang terbaik. Okey, mana peperiksaan boleh semak dengan sedikit bayaran. Okey, CJ matrikulasi. Boleh tak kita minta kerja selepas tamat program matrikulasi sama ada selepas 2 semester ataupun 4 semester tak mau masuk universiti nak kerja, boleh tak? Boleh? Okay? Boleh ya? Maksudnya boleh. Walaupun bukan itu matlamat kita. Mana matlamat kita bila masuk matrikulasi, keluar daripada matrikulasi kita akan masuk IPT. Okay, ingat di sini. Bukan niat selepas matrikulasi nak cari kerja. Walaupun CJ dia boleh cari kerja. Itu satu bonus lah. Mana you kena bersyukur kepada Yang Maha Esa, okay, dengan usaha bahagian matrikulasi, mana CJ matrikulasi boleh minta kerja. Taraf dia taraf sama dengan diploma. Okay, gaji dia terpulanglah pada agensi. Okay. Jadi cuma ingat kat situ. Jangan niat selepas matrik nak cari kerja. Lepas matrik kita nak masuk universiti. Sebelah kaki berada bila dah berada di matrik ni, maksudnya sebelah kaki sudah berada di IPT. Okey, jangan patah balik. Okey, dan dia ada syarat-syarat dia lah. Okey, bagi untuk layak menerima CJ matrikulasi, yang pertama mesti berdaftar sebagai pelajar program matrikulasi, sudah daftar semua. Mengambil sekurang-kurangnya 3 kursus pengkhususan, tadi kita wajibkan 4. So tak ada masalah. Okey. Keputusan diperolehi dalam satu peperiksaan sistem, memang kita akan ada peperiksaan saja. So kita memang ada PSPN tu, okay. Dan menamatkan program matrikulasi KPN dalam tempoh yang ditetapkan. Okay. Apa tempoh dia? Okay, tempoh dia 2 semester ataupun 4 semester tadi ya. Okey. So kita ambil yang 4 semester lah yang paling lama. You boleh berada di kolej matrikulasi. Ya. Mana yang 2 semester tu mungkin ada peluang, mungkin ada peluang untuk you mengulang supaya jadi 4 semester. Okey. Bergantung kepada prosedur nanti ya. Okey. Kalender akademik semua dah ada ni, kalender akademik. Ni patutnya dah ada, you boleh download dalam laman web. Okay. So saya tak maulah cerita banyak, cuma saya nak ingatkan kita ada minggu pendaftaran pelajar baru MPPB ini sehingga 8 hari bulan nanti. Kita nama minggu pendaftaran MPPB. Kemudian kita akan mula kuliah pada 9 hari bulan 8 nanti, dah mula kuliah kelas amali dan sebagainya. Okay. Jadi bermula 9 bulan 8 kita ada 9 minggu. Selepas tu cuti pertengahan semester 1 minggu malangnya. Okay. Cuti kali ini setakat ni tak ada lagi arahan ataupun kebenaran untuk pulang. Okay. Bila you dah daftar sini, okay, nombor baru ni tidak dibenarkan pulang sehingga dimaklumkan kemudian. Jadi you kena set you punya mind mana pulang selepas 1 semester ataupun selepas habis program matrikulasi. Okey, kita ada sebelum peperiksaan kita ada minggu ulang kaji. Minggu ulang kaji ni dah tak ada lah kuliah, tutorial, amali semua tu dah tak ada. Okey, mana minggu ulang kaji you belajar sendiri, dibantu oleh pensyarah kalau you minta. Okey, pensyarah tak akan buat kelas dah, kecuali pelajar yang akan cari pensyarah di mana pensyarah berada. Ataupun syarat pelajar minta dengan pensyarah supaya buat satu kelas ataupun satu perjumpaan nak bincang sesuatu topik. Okey, pada minggu ulang kaji ni kita ada 2 minggu ni. 2 minggu ulang kaji. So jangan jadikan minggu ulang kaji ni minggu rehat. Selepas penat berkuliah sepanjang 9 8 tu, kita ada 18 minggu.
Okay, 99 18 minggu. Masuk minggu study week, you relax, itu bahaya. Okay? Ini peluang you nak ulang kaji. Buatlah ulang kaji, gunalah masa yang diperuntukkan. So, peperiksaan kita ada 1 minggu saja. Kemudian kita cuti semester 12 hari bulan 1. Saya haraplah kita doa sama-sama. Mana cuti antara semester ni tahun depan ni 12 hari bulan 1 bermula. Awak-awak semua boleh balik lah. Okay? Itu bergantung pada kan. Kalau kadang-kadang tak boleh balik, tunggulah 1 semester lagi. Okey. Itu semester 1. Semester 2 selepas cuti kita sambung balik. So kita ada 19 minggu 18 minggu. Mana minggu PDP 18 minggu. So kita ada di tengah-tengah tu 1 semester break. Dia tak sama bergantung kepada kalender nantilah. Mungkin dia 9 break 9, kadang-kadang 8 break 10, okay, kadang-kadang 7 pun ada 7 minggu kemudian break, kemudian sambung lagi 11 minggu. Okay? Yang penting PDP kita 18 minggu. Okay? Samalah dengan semester 1. Kita ada minggu kuliah, minggu cuti pertengahan semester, minggu ulang kaji dan peperiksaan seminggu. Okay? Selepas tu tamat program untuk sesi 2020-2021 bagi pelajar sistem 2 semester. Okay, pelajar sistem 4 semester habis 2 semester ni akan masuk balik semester yang ketiga bersama dengan pelajar 2 semester sesi 2021-2022. Okay. SES tu faham tak? Maksudnya bila you daftar bersama dengan sesi akan datang, maksudnya you akan campur lah. Okay, akan bercampur dengan pelajar baru nanti tu. Okay. Nanti you akan belajar yang SES pula, SDS pula. Okay, itu SES 4 semester. Okay. Ini yang paling penting ni. Okay. Mana memandangkan kita berada di dalam PKPPP dan kita berada di norma baru. Okay. Mana pelaksanaan kita punya kuliah tutorial pun dilaksanakan dalam 2 mode. Okay, bersemuka dan secara online. Jadi mungkin jadual, ada pelajar yang akan dapat jadual hari pertama, waktu pertama kelas online. Pensyarah pun tak kenal lagi. Okay. Tempat pun tak tahu di mana lagi. Jadi inilah jawatan kuasa digital classroom kita. Dengan bantuan jawatan kuasa tu kita wujudkan aplikasi WhatsApp auto respond. Okay? Mana you akan pakai yang ni selepas settle Mana selepas settle pembahagian jurusan dan kursus nanti. You tak pilih bila jawatan kuasa pembahagian kelas nanti, kita panggil mudah pembahagian kelas lah. Pembahagian kelas nanti selesai, so you akan boleh mula guna sistem ni. Sekarang pun dah boleh mula. Bolehlah cuba-cuba. Kecuali kelas tak ada lagi, jadual waktu pun tak siap lagi. Kemungkinan info pensyarah tu you boleh tengoklah kalau you tahu kod pensyarah tu. Jadi kesimpulan tak boleh pakai lagi kan. Maklumat dah ada. Tak apa yang ni. Yang ni you boleh pakai ni. Mana setiap hari bermula hari ni you all dah perlu rekod suhu masing-masing kan. Jadi you boleh masuk dalam sistem ni. Tengok ada di situ dalam menu tu ada link untuk catat suhu. Okay. You boleh save ni. Boleh save terus lah. Okay, nombor 01128453564. Okay, nombor WhatsApp ni. Save dalam WhatsApp tu. Dia akan keluar MyKMK ni lah logo dia. Ataupun boleh type URL ni. Kita dah rekaskan guna Gigi tu. So apa yang ada dalam sistem ini, kita ada 5 menu utama. 5 menu selain daripada menu utama, termasuk menu utama. Okay, nombor 1 menu utama. Ataupun kalau you masuk dalam nombor ni type MyKMK,
dia akan keluar menu tu lah. Dia boleh cuba. Terus dia cuba. Save terus masuk. Kalau tak dapat bagi tahu saya. Kalau tak keluar logo ni. Kita ada menu utama, kita ada kelas, kita ada jadual waktu, kita ada info pensyarah dan kita juga ada gambar pensyarah. Sebab kita kemungkinan waktu pertama, hari pertama kelas kita kelas online. Pensyarah tak tahu macam mana nak kontak dia. Inilah cara dia. Apa yang you perlu buat? Yang pertama, tunggu selepas selesai pembahagian kelas dibuat. Mana pembahagian kelas dibuat akan bermula selepas kumpulan pelajar terakhir mendaftar di KMK. Bila? Hari Jumaat ni. Mana hari Jumaat ni kumpulan terakhir mendaftar di sini. Jadi selepas itulah kerja membahagi kelas. Kita akan tengok you punya result SPM itu. Kita nak bagi modul 1 ke modul 2, modul 3. Daripada modul tu kita akan bagi kuliah. Kita bahagi tutorial. So bila saya jangkakan pagi Sabtu lah. Mana arahan pengurusan suruh siapkan malam hari Jumaat malam tu. Tapi saya tak pastilah pukul berapa malam tu. Mungkin pagi keesokan. Jadi saya jangkakan pagi Sabtu tu. Pagi Sabtu tu you boleh mula aplikasi ni. Type My KMK, MAI KMK. Tak kira lah sama ada huruf kecil huruf besar. Dia detect semua, tak ada masalah. Dia akan keluar satu menu. Sorry lah, saya tak tunjuk menu yang betulnya. Tapi kandungannya inilah dia. Kita ada nombor 1 menu, nombor 2 kelas, nombor 3 jadual, nombor 4 info, nombor 5 gambar. So you boleh tekan nombor tu saja. Yang pertama kena tahu kelas. Jadi selepas masuk My KMK, tekan nombor 2. Tekan nombor 2, mana sistem akan maklum. Dia akan tanya nombor metrik. You akan masukkan nombor metrik. You masuk nombor metrik, dia akan respon kelas mana. Dia akan confirm kelas mana. Contoh dia S1T1. S1T1. Contoh, dia bagi tahu kelas anda adalah S1T1. Jadi guna kelas S1T1 itu untuk dapatkan jadual waktu. So selepas you tekan 2 dapat kelas apa, you terus boleh tekan nombor 3. Tak perlu tekan ke menu pun tak apa. Mana terus tekan nombor 3, dia akan tanya kelas apa. Mana masukkan kelas you all tu. Contoh tadi S1T1, dia akan keluar jadual waktu. Macam mana rupa jadual waktu? Ini contoh kelas. Ini contoh kelas. Mana modul 1 bermula dengan huruf S. Sama ada S1, T1, S1, T2, S2, T3 sebagainya. Mana S itu untuk pelajar modul 1. Kita tak cakap you modul bila you tekan menu 1 tadi, dia keluar S1T1. Jadi automatik you tahu bahawa you adalah modul 1. Modul 1 tak ambil sains komputer. Itu untuk sistem 2 semester. Kalau dapat kelas F, full F1, T1, F2, T2 dan sebagainya, itu modul 2. Modul 2 tak ambil biologi. Modul 3, kelas bermula dengan huruf P for bio. B1, T1, B1, T2, B2, T3 dan sebagainya, itu modul 3. Dan pastikanlah kalau anda pelajar perakaunan, kelas yang dapat tu kelas bermula dengan huruf A. Mana A1, T1, A2, T1, A3, T1. Mungkin kita ada setakat A3 saja. Tapi T tu mungkin sampai T5 pun ada, T8 pun ada. Itu nama kumpulan kelas. Kalau kelas 4 semester, pastikan bermula dengan huruf P. Yang sistem 4 semester ni. Sekali lagi you tekan nombor metrik you all, tiba-tiba keluar S1T1. Pelajar 4 semester tapi keluar kelas S1T1. Itu bukan. Mungkin tersilap masuk nombor metrik dan sebagainya. Cek betul-betul. Dan ingat di sini,
Untuk 4 semester bermula dengan P ya. T1, T1, P2, T1 dan sebagainya. Okey, itu kalau kelas. Jadual macam mana jadual bentuk dia? Dia akan keluar macam ni lah. Okey. Mana bentuk macam ni. So penting ni. Macam mana nak baca dia? Saya kecilkan supaya semua boleh nampak. Ini di atas ni ialah waktu waktu 1, waktu 2. Waktu 1 jam 8 sampai 9. Waktu 2 jam 9 sampai 10. Okey, kalau tengok besar ni, dia ada 1 2 3 4 5 6. Waktu 6 adalah waktu jam 1 2. Alhamdulillah setakat ni pukul 1 2 kita semua break. Tapi kemungkinan suatu masa kita perlu adakan kelas juga di sini. Sebab kita tak tentu lah. Jadi kita ada sampai 8. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Mana 8, 9. Mungkin you punya jadual ada sampai 9 buat masa sekarang ni. Jadi kita ada waktu, kita ada hari, SU, Sunday, Monday pula. Sunday, Monday, Tuesday sehingga hari Khamis. Apa dalam dia? Contohnya hari Ahad. Ni kumpulan mana ni? Ni kumpulan S1 T1. Kumpulan S1 T1 ini kumpulan di atas ni. Jadi bila you tekan S1 T1 dia keluar jadual ni. Ini jadual untuk S1 T1. Okey, apa yang ada dalam jadual ni? Okey, contohnya hari Ahad. Waktu pertama 8 hingga 9 SMK. Bukan sekolah menengah kebangsaan. Apa agaknya SMK tu? SM tadi apa dia? SM, kod SM. Ini sebenarnya kod khusus. SM, kod matematik. Kat belakang tu K ataupun T ataupun A tu. SMK ataupun SMT lah. SMA tak ada. Sekolah menengah agama tak ada kat sini. Bukan. Mana matematik amali. A tu amali. So belakang tu kuliah, tutorial, amali. Mana kalau amali nampak dia 2 jam. 2 jam sekali Itu amali. SPA, amali apa ni? SP, fizik maksudnya modul 1 tadi ambil fizik. Ni kuliah matematik, tutorial biologi. Itu yang pertama, khusus. Yang kat bawah tak nampak mungkin? Kat bawah ni sebenarnya kod pensyarah. Mana kalau SMK ni dia akan keluar SM01 ke, SM02 ke, SM03. Siapa kena SM02, kelas dia dengan saya. Tapi insya-Allah tak ada kuliah. Kalau tutorial SMT, pensyarah dia SM02, saya lah. Saya pun ambil kelas juga. Kami pun. Jadi ini kod pensyarah. Kod ni lah guna bila you nak check dalam My KMK tadi. Mana dalam My KMK nanti kalau you nak tahu siapa pensyarah you tekan kod tu. Tekan kod tu dia keluar nama pensyarah, nombor telefon pensyarah, itu yang penting tu. Nombor telefon pensyarah dan you juga boleh check gambar pensyarah tu. Terus kenal je. Supaya sekali pergi cari tak susah nak tanya-tanya yang mana satu Cik Azman dan sebagainya. So sistem tu banyak membantu. Okey, satu lagi. Di tengah tu pula. Ada yang tak ada, ada yang ada. Di sini ada BT27, di sini ada MF4P. Di sini ada BL7. Apa agaknya tu? Kita ada subjek, kita ada pensyarah. Tempat dia. Tempat kelas itu berlaku. BT27 bilik tutorial 27 di bangunan blok tutorial ni. Ada makmal sains dengan tutoran. Carilah kat situ. Kita ada 52 bilik BT. Kalau tengok sini BL 7. Bangunan langkah surga 7. BL kita ada 8. Daripada BL 1 sampai BL 6. Di mana tempat dia? Di sekarang ni, di tempat you beli barang koperasi tu. Itu bangunan langkah suka namanya. Sebelah blok A tu. Bangunan langkah suka di bawah tu ialah BLB, BL bawah. Di tingkat 1 BL 1 sampai 4,
di lewat atas sekali BL 5 sampai 8. BL bangunan langkah suka. SPA tempatnya MF 4B. Nampak kan? Memang kelatu sendiri. Mana MF maksudnya makmal fizik. Makmal fizik kita ada 4P ni. Ni ada 4P, bermakna ada kumpulan akan dapat makmal fizik pada waktu yang sama 4A. Makmal fizik tempatnya di sebelah di kompleks tutorial ni, sebelah sini je. Nanti bolehlah ronda-ronda besok kan, tak ada apa. Apa masuk 4B 4A? 4A ialah you akan buat amali di makmal tersebut. Mana dia? Pada minggu ganjil. A ganjil. Nak ingat ganjil dulu baru kena. AB. Kalau MF 4A di makmal fizik 4 minggu ganjil, you pergi ke makmal tu pada waktu itu. Tapi minggu genap you tak pergi sana, sebab kumpulan lain yang akan pergi. You akan buat secara online dengan pensyarah. Nanti Cik Sophie akan terang. Dah sejam ni Cik Sophie. Mana apa nak buat minggu genap tu, ataupun yang minggu genap masuk mama, minggu ganjil dia dah buat apa, Cik Sophie akan terang. Dan begitulah seterusnya. Yang tak ada, apa masuk dah? Yang tak ada tempat ni. Ini SMK, pensyarah dia SM03. Tempat tak ada. Apa maknanya? Mana kelas tu berlaku secara maya, online. Sebab tu penting you dapatkan MyKMK tadi, dapatkan nombor telefon pensyarah, dan you akan daftar, you akan join Google Classroom pensyarah tersebut, dan maklumat akan disampaikan dalam Google Classroom tersebut. Jadi sebab kita normal baru sekarang ni. Jadi tadi itu penting. Boleh saya tunjuk sekali lagi yang tu? Yang MyKMK tu. Jadi you tekan you type MA MyKMK, so akan keluar menu. Ataupun klik URL ni, ataupun mungkin saya dah share dalam tu apa QR code. Untuk tahu kelas, dan kelas dulu yang perlu tahu, you type nombor 2, send. Dia akan tanya nombor metrik, masukkan nombor metrik. Nombor metrik full lah, MS20 MS2018. Yang belakang tu beza, kat depan tu sama, MS MA. Tekan nombor metrik, dia bagi tahu kelas. Tekan nombor 3, send. Dalam sistem tu dia akan tanya kelas apa. Type kelas apa, dia akan keluar jadual waktu. Dalam jadual waktu tu you akan tahu siapa pensyarah. Kod yang di bawah tadi SM01 ke, kalau kimia SK0304. 4 angka. Jadi bila type pensyarah, dia akan keluarlah info pensyarah. Masukkan dalam nombor 4 ni. Tekan nombor 4 dalam MyKMK, send. Dia akan tanya kod pensyarah tersebut. Bila masuk kod, dia akan keluar info pensyarah, nama pensyarah penuh, nombor telefon, dan termasuk kod Google Classroom saya cakap tadi. Dalam info pensyarah ni dia akan keluar benda tu. Saya tiga dulu, nama pensyarah, nombor telefon, dan kod Google Classroom yang you perlu join. Dan tekan nombor 5 untuk dapatkan gambar pensyarah. Ini pun bila tekan nombor 5, dia akan minta kod pensyarah tersebut. Bila kita tekan menu 5, dia akan keluar, masukkan kod pensyarah. You masukkan kod pensyarah, keluarlah gambar pensyarah tersebut. Itu MyKMK. Dalam menu utama ni juga kita ada sertakan link untuk suhu badan. Jadi tadi you pakai macam mana? Pakai link yang dalam Telegram tu kan? Sekarang dah you pakai MyKMK ni, pakai setiap hari. Mana you dah boleh klik di dalam menu utama tu,
Dan selain itu juga, satu lagi yang paling penting saya tadi tahu, mana dalam menu ini juga kita ada, setakat ni yang ni pun saya bawa masuk tadi pun, link kehadiran. Okay, macam mana kita nak bukti kehadiran bagi setiap kelas berdasarkan jadual waktu tadi. Sebab kita ada kelas online, kita ada kelas bersemuka. Jadi sama ada kelas online ataupun kelas bersemuka, kehadiran kita catat secara online. Maksudnya you catat dalam MyKMK ni juga. Akan ada satu lagi link, selain daripada link catat suhu, kita akan bagi juga link kehadiran, iaitu bermula pada 9 hari bulan 8 nanti. Kelas yang pertama you masuk, sama ada you secara online duduk di bilik ke entah mana, you boleh key in kehadiran. Masuk dalam kelas pun sama, kita guna online juga. Masuk dalam kelas, key in kehadiran online juga, guna link yang ni. Ya, yeah? Boleh. Jadi yang kehadiran itu tengoklah nanti menu dia apa. Biasanya yang paling wajib nombor metrik lah. Nombor metrik tadi kami dah bincang, mungkin you akan masukkan waktu kelas tersebut. Bukan nama kelas apa, matematik bukan apa, waktu kelas. Okay? Ada dua info yang you perlu masukkan untuk daftar kehadiran. Okay, contoh dia, kita tak apalah, waktu kelas sama ada kelas pukul 8 sampai 9 ataupun 9 sampai 8. Kalau kelas 8-9 you bagi tahu, you key in nombor metrik, bagi tahu kelas pukul 8 lah, waktu bermula. Okey, kemungkinan juga dia buat menu tu, mungkin dia guna W1 8 sampai 9, W2 9 sampai 10. Okey. So kalau macam tu tekan W1 W2 tu, kita tak boleh tengok lagi sistem tu. Okey. Saya rasa dah di penghujung ni. Ada nak tanya tak tentang MyKMK ya? First of all, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya nak tanya, kebanyakan ujian penilaian ni bertulis ke? Okey, terima kasih. Okey. Benda-benda macam itulah you perlu tanya. Okey. Walaupun benda tu boleh tanya nanti bila dah ada dapat nombor telefon bersyarat, you boleh tanya macam-macam ada lah. Tapi secara umumnya ujian penilaian UPS tadi UPS tadi dia boleh secara online, dia boleh secara bertulis. Itu kata kena bergantung pada pesyarat nanti. Tapi kita digalakkan guna secara online. Buat masa sekarang nombor baru ni perbanyakkan online. Kecuali PSPM tadi je. Mana tu apa PB tadi pun kemungkinan ada online. Tapi kebanyakannya tugasan lah, you perlu hantar submit, ada projek dia yang PB tu. Tapi yang UPS tadi kemungkinan banyak yang online. Mungkin you pakai kahuk atau macam-macam lah, itu pun lah pada bersyarat. PSPN buat masa sekarang ni tak ada dengar lagi online nya. InsyaAllah akan buat secara biasa. Sebelum tu saya nak maklumkan sini, tadi saya kata bila dah dapat kumpulan kelas, you dapat contohnya S1 T1, aduh beratnya semua subjek saya kena ambil. Mungkin you tak mau, walaupun you score semua subjek tu. You nak apa? Modul 2, boleh buat permohonan. Permohonan tukar jurusan dan modul. Jurusan pun boleh, tapi tak digalakkan dah. Lepas tu urusan bahagian matrikulasi. Mana you boleh mohon, kami tolong proceedkan ke bahagian matrikulasi, putusannya daripada sana. Tapi untuk modul 1, modul 2, modul 3 ni kita urus di sini saja. Mana kalau you tak setuju, you boleh buat permohonan. Tapi tadilah macam saya kata tadi, sebenarnya apa yang kami bagi tu, modul 1 ke modul 2, modul 3, sebenarnya itulah kelayakan dan kemampuan you all. So kalau you tak mau dengar juga, berkeras juga, nak tukar juga, boleh isi borang, tak ada masalah. Tarikh tutup dia 11 Ogos 2020. Borang tu boleh didapati di Serambi Pelajar lah. Saya rasa PSC mungkin akan tunjuk di mana Serambi Pelajar yang you akan sentiasa berurusan di sana. Mana? HEP Unit High Awal Pelajar. Jam 12 tengah hari, 11 hari bulan Ogos. Kita start kelas hari 9 hari bulan, hari Ahad. So hari Selasa 11 hari bulan Ogos. Sebelum 12 tengah hari. Selepas tu kita tak mau terima lah.
Sebab apa? Sebab kita nak proses dulu sama ada nak benarkan tak benarkan. Okey. Mana kita akan tengok result juga lah. Okey. Kemampuan juga. Dan saya difahamkan you kena jumpa kaunselor dulu. Sebelum you hantar barang tu, you kena dapatkan tanda tangan kaunselor yang you sudah berbincang dengan kaunselor. Okey, saya dapat macam ni SPM tapi college bagi modul yang ni. Saya minat benda ni. Beritahulah. Ya, kalau kaunselor sign, boleh proceed. Kalau kaunselor tak sign, tak payah proceed lah. Kalau you proceed juga, atau hantar juga barang tu, kita letak kat tepi saya. Keputusannya 15 Ogos hari Sabtu, sebelum masuk minggu yang kedua. InsyaAllah dalam ni juga kita akan bagi tahu. Ataupun tengoklah mungkin Telegram ke apa. Tapi saya akan rasa kita akan buat dalam tu juga, dalam My Campaign tu. Dia akan tambah lagi satu menu. Mana keputusan pertukaran modul. Dan kena ingat, kalau dah lulus permohonan pertukaran modul itu, jangan pula nak patah balik. Benda ni berlaku, merayu-merayu, minta maaf, tak ada dah. Maksudnya kalau dah nak putus, nak tukar, so kalau dah dia lulus, nak cancel balik tak boleh. Kecuali lah tak lulus tak apalah. Okey, saya rasa itu dulu lah. Itu saja. Dah banyak lah. Dekat 1 jam tu. Sejam lebih apa? Sejam lebih tadi kita lewat. 1,5 sejam lebih. Jadi bagi saya itu sajalah yang saya nak kongsikan pada petang ni. Andai kata ada apa-apa masalah, you boleh tanya. Tanya PSI pun tak apa. Kalau PSI tak boleh jawab, dia boleh tanya pensyarah. Dia ada kontak macam-macam.